نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin sekalian rahimakumullah taala, marilah kita memperteguhkan keimanan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan juga menjauhi segala tegahannya. Semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah melakukan amalan ketaatan demi meraih kejayaan di hari kemudian. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Menuju Gerbang Ramadan, menjunjung kasih atas perkenan ke bawah dunia maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung bagi pelaksanaan SOP baru, khususnya kebenaran merapatkan saf salat mulai hari ini 1 April adalah digalakan kepada semua jemaah untuk membawa sejadah masing-masing dan patuhilah SOP yang baru ini. Sentiasalah memastikan kawalan kendiri kerana jangkitan wabak COVID-19 masih berlaku, bahkan turut membawa kepada kematian. Penjarakan 1 meter atau jarak yang berpatutan masih perlu dilakukan dalam semua aktiviti melainkan salat berjemaah. Di samping itu juga sentiasalah memakai pelitup muka yang betul dan juga sempurna, dan ambillah suntikan dos penggalak COVID-19 untuk menguatkan imuniti badan melawan virus ini, serta mengelakkan gejala yang lebih teruk jika dijangkiti. Semoga kita semua dapat lakukan amal ibadah dengan lebih khusyuk dan memperoleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaah sekalian rahimakumullah taala, kita semua akan menyambut Ramadan dalam sehari 2 lagi. Ramadan merupakan bulan Al-Quran, bulan rahmat, bulan keampunan dan juga bulan ibadah. Pelbagai nama diungkapkan sebagai menggambarkan keutamaan dan keistimewaan bulan ini. Ketibaan bulan Ramadan sangat dinantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dan juga orang-orang yang saleh. Sesungguhnya Ramadan adalah bulan tarbiyah yang dapat membina kekuatan takwa melalui ibadah puasa yang diwajibkan. Sebagaimana maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Kehadiran Ramadan tidak seharusnya dipersia-siakan. Malah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan ini seharusnya disambut dengan segala bentuk persediaan. Suasana keindahan beribadah pada bulan ini adalah lebih meriah dan juga adalah untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang bersungguh-sungguh. Imam Al-Bukhari meriwayatkan pada sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza dakhala syahr Ramadan futtihat abwabus sama' wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilat asyayatin." Mafhumnya, apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu langit rahmat dibuka, iaitu pintu-pintu syurga juga dibuka, dan juga pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan akan dibelenggu dan juga dirantai. Bukanlah maksudnya semua syaitan dibelenggu, tidak. Bahkan yang dibelenggu adalah ketua-ketua syaitan sahaja.
Ada pun syaitan yang kecil-kecil, mereka masih lagi menyesatkan orang Islam. Sedang jemaah sekalian rahmatullah taala, Ramadan mendidik diri kita agar kembali mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa yang diwajibkan bukan sekadar menahan diri daripada lapar dan juga dahaga. Bahkan lebih daripada itu, ia juga mendidik mata daripada melihat benda-benda haram, telinga daripada mendengar umpatan dan juga cacian, lidah daripada menuturkan fitnah dan juga kata-kata nista, tangan daripada melakukan perbuatan dosa dan juga kemaksiatan, dan kaki daripada menuju ke arah kejahatan dan juga kemungkaran. Ibadah puasa juga mendidik kita bersifat ihsan dan melaksanakan tuntutan ibadah serta kebajikan dengan penuh keikhlasan. Justru dalam menjayakan tarbiyah Ramadan, marilah kita melakukan beberapa persediaan. Antaranya, yang pertama, nilaikanlah semula Ramadan yang telah dilalui pada tahun-tahun yang lalu. Apakah Ramadan yang telah kita lalui sebelum ini berjaya membentuk diri kita menjadi seorang Muslim yang benar-benar taat kepada perintah agama? Oleh yang demikian, bulatkan tekad dan juga azam untuk menjadikan Ramadan kali ini adalah yang terbaik. Perbetulkan niat dalam apa jua ibadah dan amalan kebajikan yang kita buat semata-mata mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, persiapkanlah diri dengan bekalan ilmu agama dalam menghadapi tarbiyah Ramadan. Persiapkan diri kita semua pada menghadapi puasa ini dengan ilmu. Dengan ilmu agama, kita boleh jamin ibadah yang puasa yang kita buat ini adalah sah. Tanpa ilmu agama, sekiranya kita jahil, kita semua takkan boleh jamin ibadah puasa yang kita buat itu adalah sah. Sesungguhnya, ilmu memelihara amalan kita daripada tertolak. Dalam menghadapi Ramadan, pastinya ilmu penting yang perlu diulang kaji ialah berkaitan puasa dan juga hukum hakam, dan juga permasalahan-permasalahan yang berkaitan seperti syarat-syarat sah puasa dan juga apakah perkara yang boleh batalkan puasa. Begitu juga ilmu-ilmu berkaitan dengan ibadah-ibadah yang dianjurkan untuk diperbanyakkan sepanjang bulan ini. Ingatlah bahawa tanpa ilmu sesuatu amal itu tidak dapat dilaksanakan dengan cara sempurna. Yang ketiga, binalah strategi dan juga perancangan dalam menghadapi Ramadan agar segala peluang kebaikan tidak hilang begitu saja. Antara yang perlu diberikan perhatian ialah kesihatan dan juga kecergasan tubuh agar kita dapat istiqamah untuk melakukan amal ibadah dan juga solat berjemaah dan juga solat tarawih dan juga qiyamul Ramadan dan juga qiyamul lail. Perbanyakkan juga amalan-amalan kebajikan seperti berinfak harta, menghulurkan sedekah dan memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa ketika berbuka. Di samping itu, ambillah peluang waktu untuk membaca Al-Quran, bertadabbur dan juga menghayati ayat Al-Quran. Selain itu, basahilah lidah kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah bahawa jika tarbiyah Ramadan dapat dijayakan, sudah tentu di bulan-bulan yang lain juga kita dapat istiqamah dengan ibadah dan juga amalan ketaatan, bahkan kehidupan kita sentiasa terpelihara daripada segala kemungkaran serta dapat menangkis godaan nafsu dan juga syaitan. Mimbar mengingatkan kepada kita, kepada jemaah sekalian, agar tinggalkanlah segala perkara-perkara yang lalai seperti banyak berhibur, menghabiskan masa di media sosial, nonton TV berjam-jam dan selainnya. Inilah masanya kita mengubah gaya hidup ke arah lebih baik dengan melakukan perkara-perkara yang lebih bermanfaat kepada kehidupan kita. Sedang jemaah sekalian rahmatullah taala, ibadah puasa juga mendidik kita menjadi orang yang sabar, bertimbang rasa, saling membantu dan juga menghormati orang lain. Justru mimbar mengambil kesempatan ini sempena sambutan hari Jabatan
pengangkutan jalan JPJ kali ke-76. Marilah kita menjadi pengguna jalan raya yang baik, tingkatkan kesabaran dan juga amalkan sikap saling hormat menghormati ketika di jalan raya. Kebanyakan kes di jalan raya yang ditularkan berpunca daripada sikap setengah individu yang pentingkan diri sendiri, tidak sabar untuk sampai ke destinasi yang dituju dan tidak menghormati pengguna yang lain. Oleh yang demikian, jadilah pengguna jalan raya yang beradab, sopan, tidak mementingkan diri sendiri, serta amalkanlah sikap hormat dan juga bertolak ansur terhadap pengguna yang lain. Ambillah ibrah daripada kefarduan ibadah puasa yang mendidik kita menjadi insan yang bersabar, berakhlak mulia, dan juga berjiwa tenang. Jika kita mampu mengawal nafsu dan bersabar di sepanjang Ramadan, maka inilah yang seharusnya kita amalkan ketika mana berada di jalan raya. Hadirin sekalian rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kita juga diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah pada bulan Ramadan. Justru Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah menetapkan 3 kadar zakat fitrah pada tahun ini bagi pembayar zakat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Ketiga-tiga kadar tersebut telah dipersetujui oleh mesyuarat Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan. Kadar wajib zakat fitrah pada tahun ini adalah sebanyak RM7. Ia ditentukan berdasarkan harga beras yang majoriti digunakan oleh rakyat Malaysia. Bayaran zakat fitrah melebihi kadar minimum adalah digalakkan secara sukarela dan tanpa paksaan. Justru marilah kita bersegera menunaikan kewajiban zakat fitrah setelah memasuki bulan Ramadan, di samping berbanyakkan sedekah demi meraih ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Sedang jemaah sekalian rahmatullah taala, mengakhiri khutbah pada minggu ini, hayati beberapa kesimpulan sebagai renungan kita bersama. Pertama, Ramadan merupakan bulan Al-Quran, bulan rahmat, bulan keampunan dan juga bulan ibadah. Ia juga adalah bulan tarbiyah yang dapat membina kekuatan takwa melalui ibadah puasa yang diwajibkan. Yang kedua, persiapkanlah diri dengan ilmu untuk menjayakan tarbiyah Ramadan. Tingkatkan amal ibadah seperti salat berjemaah, berzikir, bertadarus Al-Quran, dan perbanyakkan amal kebajikan seperti sedekah kepada orang yang memerlukan. Ketiga, tinggalkanlah segala perkara yang melalaikan seperti banyak berhibur dan menghabiskan masa di media-media sosial. Ubahlah gaya hidup kita ke arah yang lebih baik dengan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Renungi firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Mafhumnya, dan bersegeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syurga yang bidangnya luas seluas langit dan juga bumi, yang telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين فاستغفروه